Oh, hari ni hari nurse Bolehlah wish kat parent yang hari nurse. Parent yang kerja nurse. Sekejap lagi hari guru Okay. Pastikan ada buku, ada pen. Oh ya betul. Kalkulator. Okay, sekejap. Saya tengok. Berapa orang? 34 orang. Okay. Nampak tak vektor paduan? Nampak tak Yanti? Nampak. Okay. So kelas, hari ini kita akan masuk vektor paduan. Hari ini memang perlulah pada penerangan daripada saya lah, sebab saya takut awak belajar sendiri awak tak nampak. Okay. So vektor paduan ni dia ada dua dia ada dua jenis lah. Satu selari, satu lagi tak selari. Okay, saya rasa dalam fizik ada kot pasal vektor paduan ni. Okay, tak apa, kita tengok dulu apakah itu vektor paduan. Okay, yang ni saya delete dulu. Okay, so kita akan pergi contoh pada vektor paduan yang selari dulu. Okay, yang ini contoh sahaja, bukan soalan tentang vektor paduan yang selari. Contoh apa itu vektor paduan. Okay, jadi saya rasa gambar ni dalam teks, okay. Menunjukkan sebuah kapal layar. Ini kapal layar. Okay, terdapat dua vektor, iaitu halaju angin dan halaju arus air. Okay, yang mempengaruhi gerakan kapal layar itu. Maka halaju kapal layar itu ialah vektor paduan bagi halaju angin dengan halaju arus air. Jadi vektor paduan ni sebenarnya gabungan beberapa vektor. Kalau macam kapal, dia nak gerak, dia kena ada angin, dia kena ada arus air. Normally angin tu lah yang menggerakkan kapal tu. Okey, dan kena ada arus air, ombak tu supaya kapal tu boleh bergerak. Okey, jadi kat sini dia katalah apabila dua atau lebih vektor bertindak pada satu objek, kita boleh mewakili hasil itu dalam suatu vektor yang dikenali sebagai vektor paduan. Jadi vektor paduan sebenarnya nak bagi tahu gabungan beberapa vektor. Awak kena tahu sebab soalan sekarang dia bukan direct dia ayat. Contohnya kapal nak menyeberang sungai ke, anjing nak menyeberang sungai ke, kucing ke. Jadi dia macam mana nak, apakah vektor yang terlibat. Dia soalan sekarang dia macam-macam jenis soalan. Jadi awak kena tahu jugalah vektor paduan tu apa. Sebab kalau dia minta apakah vektor paduan bagi gambar rajah tu. Jadi awak tak tahu benda apa dia minta ni. Jadi vektor paduan ni sebenarnya gabungan beberapa vektor. Okey, kalau macam kapal terbang, vektor apa yang terlibat. Macam itulah. Tapi kita tak belajarlah lanjut tentang definition dia, formula dia apa. Maksudnya bukanlah kita nak belajar macam fizik punya vektor lah. Just kita nak tahu vektor paduan tu adalah gabungan beberapa vektor. Itu sahaja. Okey, so saya akan teruskan pada contoh soalan. Setakat ni ada nak tanya tak? Sebab pernah keluar dalam soalan SPM pertandingan bot kapal. Dia tanya apakah vektor, dia bagi tahulah apakah vektor yang terlibat kat situ. So nanti bila pelajar tu, kalau pelajar kelas sains, saya tak kisah, saya tak risau sangat, mungkin sebab dia dah jumpa benda tu dalam fizik. Tapi macam mana dengan pelajar kelas akaun? Nasib baiklah tahun tu memang tahun budak akaun ambil fizik. Jadi selamatlah. Tapi kalau macam sekarang keluar soalan tu, mesti dia tak akan jawab soalan tu. Padahal soalan tu senang je. Tapi sebab benda tu dah macam ke arah fizik, awak punya mindset dah tak nak jawab. Sebenarnya tak ada masalah. Vektor paduan hanyalah bergabungan beberapa vektor. Itu sahaja. Okey. Jadi kita tengok contoh soalan. Contoh yang pertama.
Okay, contoh yang pertama. Okay. Ni yang banyak saya dapat feedback tentang segaris. Dia tak faham segaris dengan selari. Okay, soalan yang sebelum ni, part 1, vektor part 1, dia senang je. Kita tunjukkan yang garisan tu adalah segaris. Itu senang. Yang awak tanya pasal lambda apa semua tu, itu belum masuk lagi sebenarnya. Itu part 3. Part 3 nanti dia akan ada. Kita kena cari lambda berapa. Kita kena cari unknown. Itu part 3. Yang awak belajar yang sebelum ni, part 1 tu dia simple je. Dia hanya tunjukkan. Asalkan kita dapat sesuatu nombor, maka dia dikira segaris ataupun selari. Macam tu. Kan tunjukkan kan. Maksudnya kita dapat contoh ni ulang balik yang tu. Contoh kita dapat, kita kira kita dapat AB sama dengan 3 kali. Asal kita dapat je nombor kat sini ni. Kan. So dia dikira sebagai segaris ataupun selari. Macam tu. Itu yang awak belajar part 1. Yang ada yang tanya lambda tu saya rasa mungkin dia dah belajar advance. Itu untuk part 3. Part 3 maybe next week lah. Okay. So kita tengok soalan ni. Ni bercerita tentang segaris Okay, ABC ialah adalah segaris. Ni kalau awak tengok gambar rajah ni, ABC ni tips ni. Tips ni sebenarnya dia tak bagi dalam, ini dia bagi tips. Tapi dalam periksa sebenar, dia tak ada gambar rajah. Awak kena bayangkan. Vektor ni dia sebenarnya senang kalau awak seorang yang pandai membayangkan gambar rajah. Berimajinasi. Macam tu. Okey, jadi dia bagi tahu AB adalah 6Y, AB adalah 6Y ni kita tengok maklumat yang ada. AB ratio BC 2 nisbah 3. Cari vektor paduan bagi AC dan BC. Inilah vektor paduan ayat dia. Maksudnya dia, awak tahulah sebenarnya dia bukan apa pun, dia nak vektor. Tu je. Ayat je gempak vektor paduan. Tapi sebenarnya dia nak apa? Dia nak vektor. Dia nak vektor apa? Nak vektor AC dan juga vektor BC. Okey, kenapa dia kata vektor paduan? Sebab AC ni terlibat daripada hasil tambah AB dan juga BC. Maka kat sini dia ada dua vektor yang terlibat. Bila ada dua vektor yang terlibat, maka dikira vektor paduan lah. Okey, jadi sekarang ni, untuk soalan ni, awak bolehlah buat. Okey, AB, BC, normally kita akan letak dalam satu garisan. Ikut abjad. B, C. Macam tu. Okey, lepas tu awak tengok ya. AB dia bagi 6Y. Kita letaklah dekat atas ni. 6Y. Lepas tu dia kena ada jentik-jentik kat bawah ni. Jentik-jentik pula. Dia sebenarnya skala. Tapi saya namakan dia jentik-jentik sebab awak ingat. Okey. Dia skala. Kalau dalam tajuk vektor ni dia mesti ada. Kalau tak ada boleh hilang markah ya. Jadi kena tulis jentik-jentik ni. Okey, jadi sekarang dia bagi AB 6Y tapi dia bagi nisbah AB adalah 2, nisbah color biru, dan BC adalah 3. Macam tu. Jadi sekarang dia nak kita cari vektor paduan bagi AC dan BC. Okey, kalau awak tengok dekat sini, kalau awak nak cari AC terlalu panjang, awak cari yang senang dulu. Memanglah dia minta AB dengan BC. Tapi kita rasa-rasanya kita boleh cari BC dulu. Okey, kalau AB, 2 ni mewakili 6Y. Kan? Kalau 3 rasa-rasa berapa? Ikuan, 3 berapa Ikuan? 9. Betul 3 adalah 9Y. Okey, macam mana Ikuan dapat? Saya nisbahkan lah. Nisbahkannya. Okey, ingat kalau macam ni 2 dapat 6Y. Kan? Jadi kalau ikutkan Y1 jatuh jadi 6, kalau macam ni kan nanti tak nampak pula. Okay, tak apa, saya padam. Takut tak nampak. Tapi saya rasa awak boleh ikut nisbah. Maknanya 2 dapat 6Y. Kalau 3 akan dapat 9Y. Maknanya satu ratio dia jadi 3Y. 3 darab 3, 9. Boleh ke? Takut tak nampak. Boleh ke yang lain? Sebenarnya kena boleh tu. Kena boleh 2, 6Y. Kan?
Jadi kalau 3, 9, Y. Macam 6 tu. darab 6 darab 3 bagi 2 lah kan sepatutnya. Ya, betul. 6 darab 3 bahagi 2. Ini adalah kalau nak kalau buat persamaan pun boleh. Tapi rasanya benda ni senang kot. 2, 6Y, 3 jadi 9Y. Ataupun awak boleh buat macam ni lah. 2 darab 3 kan. Ni kan 2 nak pergi 6 darab 3. Jadi kalau sini darab 3, sini mesti darab 3 juga. Jadi 3 darab 3 jawapan dia 9Y. Macam tu. Boleh juga macam ni. 2 nak pergi 6 darab 3. 3 nak, jadi kalau sini darab 3, sini pun kena darab 3. Awak boleh buat macam tu. Macam ni lagi senang lah. Sebab saya takut nisbah-nisbah tu macam takut awak pening. Tak faham Okey. So sekarang kita baru dapat BC. Okay, kita pun tulislah jawapan BC kita adalah kita dapat 9Y. Jentik-jentik jangan lupa. Anak panah jangan lupa. Okey. Dua perkara ni awak kena ingat. Anak panah dengan jentik-jentik ni. Sebab ada kes dalam periksa, sebab ni kertas satu Kertas satu kadang pelajar dia nak cepat. Kalau jawapan betul memang markah penuh. Tapi kalau tiba-tiba, sebab dia terlalu senang dapat markah kan. Jadi ada pemeriksa yang straight. Nampak je tak ada jentik-jentik, dia panggah. Kalau macam ni, right lah. Kenapa kena ada? Sebab kita tajuk vektor. Kalau kita buat BC sama dengan 9Y macam gini je, ini algebra ini persamaan algebra. Algebra biasa. Jadi memang totally wrong. Sebab kita sekarang tengah cerita pasal vektor. Jadi memang ditekankan untuk vektor kena ada anak panah, kena ada jentik-jentik. Skala lah sebenarnya saya pun lupa nama dia apa. Tapi kalau ni jentik tu skala lah. Ni kenapa pula ni? Okey. Ni baru BC tau. Belum habis lagi. Satu lagi soalan nak AC. Okey, AC. Kat bawah ni sikit AC. Okey. Dia nak AC. Dah serabut dah pula. Okey, dia nak AC A pergi C. Daripada A nak pergi C tu, apa yang ada kat situ? Okey, dia ada AB tambah dengan BC. Mesti tulis anak panah. Sebab awak selalu lupa. Lepas tu awak marah saya, cikgu kenapa saya tak dapat markah. Ini K1 K1 ataupun B1. Bergantunglah soalan tu keluar kertas 1 ke kertas 2. Okey. AC ni sepanjang A pergi C, dia ada AB tambah BC. Jadi awak tambah je lah. AB 6Y. Okey, BC awak dapat tadi 9Y. So jawapannya 15Y. Macam tu. Okey. So dah dapatlah dua jawapan. Sangat senang. Ni dua jawapan. 1, 2. Sangat senang. Ni senanglah sebab dia vektor paduan dalam bentuk selari. Selari ni maksudnya dia duduk di atas satu garis lurus. Satu garis je. Jadi kita tambah je apa yang ada atas garis tu. Dia sangat senang lah. Dia yang susah tak selari sebab kita akan ada hukum segitiga. Okay, contoh lain macam contoh lah ni garisan. Contoh ada M, N, O, P. Kan? Lepas tu soalan nak vektor paduan M pergi P. M pergi P. Jadi awak tambah je semua. M tambah N tambah O tambah P. Maksudnya kalau macam ni dia akan jadi sikit dia akan jadi kalau kita nak kenapa ni? Okey, kita macam ni dia akan contohnya MP. Jadi dia akan jadi MN tambah NO tambah OP. Ini kira selari. Vektor paduan selari. Maksudnya atas satu garisan je. Tambah je semua. Cuma kita kena carilah nilai dia. Carilah nilai kat sini. Selalunya dia akan bagi bentuk ratio. Nisbah. Sebab tu awak belajar nisbah waktu form 3. Awak kena faham betul-betul nisbah tu macam mana nak cari. Okey. Okey. Saya rasa untuk penerangan ni cukup kat sini. Ada apa-apa nak tanya?
Tiba-tiba blank Apa-apa nak tanya? Teacher, segaris dengan selari tu sama ke? Dia sebenarnya tak berapa, macam mana cakap Kalau selari, selari Dua dia garis. ada dua garisan. Dia ada dua garisan. Ni selari. Ni selari Dia tak samalah. Okey. Segaris satu garis. Kalau segaris satu garis. Yang ni kenapa pula laptop aku ni pagi-pagi ni. Dia pun tak bangun lagi ni. Puasa. Puasa. Kalau selari dia ada dua garisan. Dia mesti sama. Ini selari dua garisan. Tapi kalau segaris satu garisan sahaja. Okey. Segaris ni lah satu garisan. Ni satu garisan. Dan tapi cara kerjanya sama. Selari atau segaris sama je. Okey? Macam mana pun dia sebut selari atau segaris, maknanya dia nak yang hasil tambah satu garisan. Hasil tambah satu garisan ni pula. Ni satu garisan juga. Jadi selari dengan segaris tu cara kerjanya sama. Cuma maknanya lain lah. Macam tu. Okey. So kita tengok contoh lain. Ada lagi soalan? Contoh yang kedua. Ini soalan yang agak senang lah Macam algebra je soalan dia sebenarnya. Tapi dia dalam vektor paduan Okey, kenapa kat sini sebab memang senang tapi bila dia sebut je vektor paduan ni kadang-kadang pelajar dia fokus pada benda yang bukan masalah pun sebab dia ayat. Kan? Jadi sebenarnya tak ada apa-apa Dia vektor paduan ni kita tambah je. Tambah. Kalau tambah, kalau tolak. Okey. Jadi sekarang ni dia suruh cari vektor paduan. Dia ada dua jenis soalan. Untuk vektor paduan yang selari ada dua jenis soalan. Satu macam tadi yang ada ratio-ratio tu, yang ada nisbah yang kena cari tadi. Satu lagi contoh soalan vektor paduan adalah macam kat depan ni. Contoh yang kedua. So dia ada dua jenis contoh soalan. Okey, kalau keluar yang contoh kedua ni memang seronok. Macam kita jawab algebra, tak payah fikir nisbah-nisbah dah. Okey, yang ni memang senang sangat. Okey, kalau awak tengok kat sini, boleh nampak tak? Saya cuba besarkan sikit. Misalkan Okey. Boleh nampak tak? boleh nampak. Okey, macam ni. Memang terlalu senang lah. 2A tambah A tambah setengah A. Dia biasanya 2A, A. Kita tengok dia punya skala tu sama. Dia punya, itulah nak, apa nama dia? Nak kata unknown bukan unknown. Panggil skala je lah. Okey. Jadi kat sini kita tengok A sama. Macam kita nampak algebra lah. Contohnya 3A tambah dia memang ada masalah ni. Penuh lah sangat. Contoh 3A tambah A tambah A. Ini kalau algebra biasa, maknanya 3 tambah 1 tambah 1 jawapannya 5A. Cuma dalam vektor ni dia tambah jentik-jentik je kat bawah. Tapi cara buatnya samalah macam kita buat algebra. Maknanya 2A tambah setengah A. Awak kira je guna kalkulator. Ni kalkulator. Sebab tu kalkulator ni penting kalkulator ni penting. So 2A tambah A tambah setengah. Ni 3A tambah setengah. Awak akan dapat jawapannya 7/2A. Jawapannya 7/2A. Tulis jentik-jentik kat bawah tu. Dah siap. Ini adalah contoh soalan vektor paduan berbentuk selari. Yang kedua, contoh kedua. Okey. Contoh yang pertama macam tadilah yang ratio tu. Okey, so soalan yang kedua macam ni. Ni saja je. Ni A, yang ni huruf X pula. Sama je cara buat dia. Maknanya kita hanya tambah. Nama je vektor paduan. Tapi sebenarnya dia nak apa? Dia nak jawapan lah. Maknanya kita cari hasil tambah semua ni. Setengah X tambah 2X tambah 1/3X. So kita akan dapat jawapan bila kita guna kalkulator. Kita akan dapat jawapan 17/6X. Okey, mungkin kalkulator bagi jawapan mixed number nombor bercampur, tapi boleh jadikan improper fraction lah, maksud pecahan tak wajar. Dia lebih kemas macam tu. Okey, ni sangat senang. Contoh yang kedua ni sangat senang. Okey, ada tak dalam periksa? Ada. Cuma dalam periksa soalan dia advance sikit, dan contoh soalan periksa ni kita akan masuk dalam part 3 nanti. Sekarang ni part 1 minggu lepas, part 2 minggu ni. So nanti part 3 dia akan gabungkan semua.
Maknanya masa tu baru awak nampak, oh itulah soalan sebenar. Sekarang ni hanya nak bagi awak faham konsep sahaja. Okey. So boleh dia hanya tambah-tambah sahaja. Boleh tak? Boleh. Boleh, okey. Kalau boleh, saya nak awak buat satu soalan. Nampak pula jawapan tapi tak apalah kalau nampak pun. Pastikan awak buat dapat jawapan macam kat bawah tu. Okey. Boleh buat sekarang Satu soalan latihan. Vektor paduan. Macam ungkapan algebra form 1 Oh ya, tahun ni. dia orang tahun ni belajar form dia orang belajar form KSSM. 3. Itulah KSSM ni form 1. Awal kan. Ya Allah. Apalah masalah lah tu ni. Nampak tak? Nampak Kalau tak nampak awak zoom lah handset awak ya. 6S tolak 8T tolak 9S tolak 2T. Boleh zoom lah, tak apa. Boleh kan? Boleh zoom. Dia untuk orang yang tak datang kelas nak tengok balik video takut dia tak nampak. Itulah. Tak apalah tu. Adalah tu. Nanti waktu sekolah, kita tayangkan video record je ni. Yelah memang yang tak datang memang saya nak buat macam tu. Dia ada tengok tak yang tadi perutusan tu? Tak tengok Tak. Pukul 11 kot. Tak ada apa-apa kot. You all form 5 dah boleh bersedia lah nak buka sekolah rasanya. Lepas tu tak tahulah cikgu siapa yang datang Sasa kau memang kena datang lah. Ya. Aduh. Okey dapat tadi vektor paduan tu dia satu unknown je. Yang ni dia boleh jadi 2 unknown, 3 unknown, tak kisahlah berapa banyak unknown, suka hati dia. Maknanya dia boleh suka hati dia lah. Awak just jawab je. Kalau form 1 kan nak mudahkan dia panggil huruf. S tu satu huruf, T tu satu huruf. Jadi ada 2 huruf tu kan. Dia tak macam confused lah cakap. Tapi dah besar takkan tak tahu kan. Kumpulkanlah yang sama. 6 tolak 9S, 6S tolak 9S, tolak 8T tolak 2T. Tengok cacing jangan lupa. Sebab saya sendiri kadang-kadang buat pun terlupa cacing tu. Yalah. Cacing pula jentik-jentik. Cacing pengamiran Cacing pengamiran. Apa hal lah ni? Ni pengamiran ni cacing. Sekarang kita vektor jentik-jentik. So kita pakai nama binatang. Senang sikit ingat. Okey, 6S tolak 9S akan dapat negatif 3S. Tak payah pakai kalkulator pun sebenarnya boleh dapat jawapan Okey, kalkulator tu sebenarnya double check lah takut careless mistake. Okey, kemudian negatif 8T tolak 2T. So negatif 10T. Dah siap. Sangat senang kalau nak tahu soalan sebenar periksa keluar macam mana, ada soalan ni. Memang ada. Memang ada. Kalau nak tahu sebenar, tunggu dekat part 3 nanti. Part 3 akan keluar soalan sebenar. Memang macam ni, sangat senang. Kalau keluar tu memang rezeki awak lah. Tapi dah tak keluar dah sekarang. Memang bertuah lah awak. Tapi dah tak keluar lah. Dah banyak tahun dah tak keluar. Tapi mana tahu rezeki awak. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada Dia gubal balik tak rasa-rasa Apa dia? Dia gubal balik tak rasa-rasa soalan? Tak pasti. Kan? Yang tu tak pasti. Sebab soalan memang dah siap pun. Itulah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita pergi yang seterusnya. Boleh saya teruskan? Okey, yang seterusnya mana Yang ni kot. Oh, bukan. Okey, bukan. Ni. Okey, seterusnya kita akan pergi vektor paduan tak selari. Tadi selari
Yang ni tak selari. Okey. Kalau selari, dia ada dua garisan. Dua garisan macam Sarah tanya tadi. Ni selari. Dia dua garisan ni sama. Tapi kalau tak selari, dia banyak sangat garisan. Awak tengok Jadi untuk tak selari ni, kita ada dua hukum yang awak perlu tahu hukum segitiga dan juga hukum segi empat selari. Tapi saya memang suka pada segitiga ni. Untuk hukum segi empat selari ni, saya akan terangkan lah, tapi tak adalah bersungguh sangat. Sebab balik-balik nanti awak akan pakai yang ini juga, hukum segitiga. Okey. So awak tengok dekat sini, nampak boleh nampak kan? Kalau tak nampak awak zoom. Okey, berdasarkan gambar rajah. Okey, dua vektor Mn diwakili oleh dua sisi berturutan dalam sebuah segitiga. Dua sisi berturutan dalam sebuah segitiga. Maka vektor paduan bagi M dan N diwakili oleh sisi yang ketiga dalam segitiga itu. Kaedah ini dikenali sebagai hukum segitiga. Kalau baca ayat tu memang pening. Maksudnya sekarang ni dia ada dua sisi. So vektor paduan dia adalah ni sisi yang pertama, sisi yang kedua. So vektor paduan dia adalah yang ini. Yang ketiga. Yang ini adalah vektor paduan antara dua sisi. Macam tu. Okey. Kalau macam ni dia dah tak selari lah. Mungkin panjangnya tak sama yang ni saya tak pastilah panjang dia sama ke tak. Tapi kalau tengok memang tak sama lah. Okey, macam ni M dengan N. Panjangnya tak sama ni. Dia dah tak selari. Jadi ada dua sisi. Yang ketiga ni adalah vektor paduan. Maknanya kalau dia minta jawapan, kalau sini dia bagi M. Kalau situ dia bagi N. Sekejap kita ambil colour kuning. Okey, ni M, ini N. Jadi kalau saya tanya apakah vektor paduan bagi gambar rajah tersebut, so dia jadi M tambah N. Inilah dia nak bagi tahu. Okey, kat sini pun sama juga. Kalau awak tengok ada M, ada N, ada N, ada M. So vektor paduan dia adalah yang colour purple ni. N tambah N. Okey, kalau awak perasan kat situ, dia tak buat M tambah N, tapi dia buat nenas tambah mangga. Kat sini yang kita kena hati-hati. Okey, dah tengah jam sekejap. Okey. Kalau awak tengok kat sini, dia buat M tambah N. Kat sini dia buat N tambah N. Ada sebab Nanti saya akan terangkan betul-betul. Okey, sekarang ni macam ni ceritanya. Ini dalam segi ayat lah. Ceritanya, kalau awak nak buat hukum segitiga ni, mula daripada, nampak ni, daripada bawah ni. Okey, contoh sekarang ni, ini vektor dia, vektor paduan dia yang ini. Ni kan. Awak kena mula dari bawah. Dari titik pertama ni. Sebab tu dia N tambah M. Dia mesti mula daripada sini. Okey, kalau ikut bahasa kampungnya, kita cerita macam ni lah. Senang cerita macam ni Okey, ini adalah vektor kira selari. A, B. Okey, ini Ahmad. Ahmad, kalau awak ingat awak ingat lagi nak pergi kantin. Okey. Ahmad nak pergi kantin, dia boleh guna vektor selari je. Dia boleh guna vektor paduan yang selari, dia jalan straight je. Ahmad pergi kantin, dia jalan straight. Tapi dalam perjalanan dia nak pergi kantin, tiba-tiba dia ternampak Ustaz Faiz. Ustaz Faiz masuk dalam cerita. Dia nampak Ustaz Faiz. Okey, Ahmad ni rambut dia panjang. Sebab kedai gunting tak buka, jadi rambut dia dah panjang macam perempuan. Jadi dia takut Ustaz Faiz marah. Nanti kena SSDM ataupun kena gunting. Jadi Ahmad ni dalam keadaan terdesak, dia terpaksa menggunakan AdMed. Maksudnya dia kena cari jalan lain. Hukum segitiga ni maksudnya kita cari jalan lain. Okey, jalan lain yang berbentuk segitiga. Dia sebenarnya banyak jalan awak boleh jalan ikut mana-mana lah. Tapi kita sekarang cerita pasal AdMed. AdMed dia nak jalan berbentuk segitiga. Jalan faham jauh. Jalan jauh lah. Kalau ni kalau ikut Michael Kamal. kalau ikutkan senang je.
Maknanya dia boleh jalan straight je, jalan dekat je. Tapi sebab dia takut kena tindakan tata tertib dengan Ustaz Faiz ni, jadi dia terpaksa cari jalan jauh. Okey, jalan jauh yang dia boleh cari, kalau dalam ADMAT berbentuk segitiga. Okey, dia boleh cari macam-macam jalan dia boleh tu. Ini bukan ADMAT. Ni bukan ADMAT sebab dia bukan segitiga. Segitiga. Okey, so kita nak yang segitiga lah. Jadi segitiga mungkin Ahmad boleh guna ni ni apa, tandas ke? Tak kisahlah. Dia boleh pergi sini dulu. Okey. Dia mula kat sini. So dia pergi kat sini. Pergi kat sini dulu. Dia berlalu kat sini. Lepas tu line clear. Baru dia pergi ke kantin. Macam tu. Jadi saya namakan kat sini O lah. Saya buat O lah. Ya. Tak kisahlah O ke huruf apa awak nak. Boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi Ahmad ni, okay, kalau ikutkan saya nak tulis kat sini, A pergi B, A pergi B, sama dengan, awak tak boleh buat BO tambah OA. Ni salah. Kenapa salah? Okey. Kalau awak nak ikut hukum segitiga ni, awak kena buat di mana awak bermula. Okey, A, daripada A ni, colour pula. Dia hang kejap handset saya ni, laptop ni. Okey, daripada A ni kan, dia mula A. Jadi kita tulis A lah. A pergi AO. Kan? Tambah hang lagi Hang lagi. Tambah dia pergi sini pula OB. Silap pula. Tambah OB. Maksudnya macam tu. Jadi hukum segitiga ni adalah kita cari jalan lain. Okey? Yang lebih panjang tetapi dia mesti berbentuk segitiga. Segitiga. Macam tu. Okey? Jadi sekarang ni bukan setakat kat sini. Dia sebenarnya Ahmad, selain dia boleh guna jalan ni, okey, ni mungkin jalan ni mungkin dia lalu nak pergi kantin kan. Mungkin dia lalu bilik guru dulu ke? Ni mungkin bilik guru lah. Saya bubuh sini bilik guru. Adakah anda masih ingat lagi BGP Di mana bilik guru? Adakah anda masih ingat lagi suasana sekolah? Okey. Ataupun dia boleh pilih jalan lain, iaitu dia boleh lalu kot dewan. Dia macam ni dia boleh lalu kot dewan. Okey. Dia sebenarnya segitiga banyak. Maknanya awak bukan tertakluk pada di bawah sahaja. Maksudnya bukan tertakluk pada dekat kawasan ini sahaja Maknanya awak bebas. Awak bukan di sini sahaja. Awak boleh pergi ke atas. Okey. Jadi awak sebenarnya boleh pergi ke atas. Maknanya kita bubuhlah C kat sini. Jadi Ahmad sebenarnya dia boleh lalu AB. Dia boleh lalu AC. Okey. Tapi dia mesti mula, kalau dia mula A lah. Macam tu. Okey. Lepas tu dia mesti habis dekat CB. Kalau dia mula A, mesti mula A, habis dekat B lah. Maknanya A, B. Kalau awak tengok kat sini, analoginya AB. Di mana dia bermula, di situ dia habis. Maknanya A, B, macam tu. Ni kalau awak tengok A, B. Okey. Tetapi Ahmad, kalau kita fikir logik lah kan, ada Ustaz Faiz dekat sini, agak-agak dia guna tak jalan kat dewan ni? Mestilah dia tak guna jalan kat dewan ni. Kan sebab Ustaz Faiz ada di sini. Jadi kita Ahmad akan guna yang melalui bilik bawah. Macam tu. Sebab nanti dalam soalan periksa ada banyak jalan segitiga. Awak kena pandai pilih yang mana segitiga paling sesuai untuk awak guna. Macam tu. Jadi vektor ni dia seronoknya adalah kita cari jalan je sebenarnya. Kita belajar vektor ni, kita cari jalan lain yang lebih panjang. Lepas tu kita kena tengok anak panah jalan tu sehala tak. Tu nantilah ya. Sehala tak. Nanti dia akan keluarlah vektor negatif yang awak belajar part 1 tu. Jadi penerangannya semua nanti kat sinilah juga. Okey? Boleh tak ya? Segitiga. Hukum segitiga. Okey, kalau awak tengok kat sini, mula A, habis B, Tengah-tengah ni dia mesti sama. Kalau kita potong dia dapat AB balik. Itu cara penulisan dia. Yang ni cara tengok. Ni cara tengok gambar rajah, ni cara penulisannya.
Jadi kita akan tengoklah, oh betul jalan aku. Kalau kita tak betul, itu yang berlaku kesesatan tu, maknanya kita sesat. Orienteering kita tak bagus. Macam tu. Okey. Itu adalah hukum segitiga. Bentuk segitiga. Okey, sekarang kita tengok hukum segi empat selari. Segi empat selari ni saya tak berapa gemar. Tak berapa nak galakkan awak guna. Tapi ada soalan memang dia suruh guna. Dah tak ada jalan lain. Memang kena guna hukum segi empat selari ni. Kenapa? Sebab kadang-kadang gambar rajah tu nampak macam selari tapi sebenarnya tak selari. Itu yang bahaya bagi awak. Okay, awak kena tahulah macam mana nak tahu selari tak selari. Awak kena tengok. Kalau dia ada anak panah tu maknanya dia selari lah. Kalau tak ada jangan anggap dia selari. Itu bahaya. Saya terpaksa kecilkan Okay. Ni hukum segi empat selari. Okay, kalau awak tengok dia mesti anak panah kat sini satu, kan? Anak panah kat sini satu. Gambar rajah dia macam ni lah. Okay, contoh ni segi empat selari. Gambar rajah macam ni. Ni gambar rajah dia. Segi empat selari. Okay, selagi dia tak buat macam ni, selagi gambar rajah itu sendiri tak cakap ataupun tak buat, awak jangan anggap dia selari. Dan kebanyakan pelajar dianggap itu yang salah. Better guna segitiga lah. Okey, jadi sekarang kat sini, kalau awak tengok penerangan dia, perhatikan bahawa OM sama dengan NP. Maknanya OM ni sama dengan NP. Mana NP awak? Ni. NP. OM, inilah kawasan ni dengan kawasan ni sama. Okey. Dan ON sama dengan MP. ON kat sini sama dengan MP. Maknanya semua sama. Maknanya semua ni mesti sama. Okey. Dua vektor M dan N yang bermula dari satu titik diwakili oleh dua sisi bersebelahan sebuah segi empat selari, maka vektor paduan diwakili oleh perpenjuru segi empat selari OP. Pening dah. Okey, kaedah ini dikenali sebagai hukum segi empat selari. Okey, maksudnya kat sini, kalau dia selari, okey, dia selari macam ni. Selalu gambar rajah dia tak lukis lengkap, dia lukis separuh je. Dia lukis separuh je. So kita ambil lah, terselit sikit kat sini. Macam ni. Dia lukis separuh je. Okey, ni O, ini M, ini P. Jadi sini dia buatlah M, sini dia buat N. So hasil vektor paduan, ni dia buat N silap. Ni buat N, ni P. Okay, kalau dia minta vektor paduan OP, dia minta vektor paduan OP, jadi yang ini awak tak payah guna hukum segitiga, awak terus dapat jawapan M tambah N. Janji syarat dia selari. Maknanya awak hanya, kalau awak nak dapat vektor paduan ni, awak hanya tambah M tambah N. So dapatlah jawapan OP. So kat sini kita boleh tulis OP adalah M tambah N. Macam tu. Terus ambil kat tengah ni. Maknanya kita ambil tambah ni, hasil tambah dekat sini dengan dekat sini. Tapi soalan ni jarang berlaku lah hukum segi empat selari ni. Selalu dia segitiga lah. Sebab segi empat selari ni dia tak mencabar. Kita hanya ambil yang ini dengan yang ini. Tapi dengan syarat dia mesti selari. Selari ni bukan, selari ni maksudnya dia memang cakap lah ataupun dia tulis kat sini mesti sama. Jadi kita ambil je OP tu M tambah N. Ambil sisi dia kat sini, tambahkan je. Okay, kalau kita jumpa soalan ni pada, saya ada soalan yang saya keluarkan. Nanti awak akan nampak lah macam mana maksud dia. Okay, sebelum saya pergi pada contoh latihan, ada apa-apa nak tanya? Oh, tak ada? Tak ada je. Tak ada okey. Kita tengok. Conteng sikit. Saya padam dulu. So, sekejap. Delete. Okey. Hilang lah. Okey. Ni contoh Ni contoh ke soalan? Contoh. Contoh. Maknanya awak tak ada trial ke macam mana ni? Tak tahu lagi Trial? Tak ingat. Tiba-tiba buka sekolah, tiba-tiba trial.
Yelah dah bulan berapa dah ni? 7, Okey. bulan 6, 7. Ni soalan. Tentukan vektor paduan bagi dua atau lebih vektor tidak selari di bawah dengan menggunakan operasi penambahan atau penolakan vektor. Okey, dia soalan ni memang panjang macam tu. Tapi awak ingat mindset awak, vektor ni aku nak cari jalan, bukan susah pun, cari jalan je. Aku bukan nak buat pengamiran, pembezaan apa pun, aku nak cari jalan. Macam tu. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okay, warna kuning. Okay, soalan yang pertama ni contoh, ni antara contoh-contoh soalan. Dan kenapa saya tanya trial? Sebab soalan yang awak tengok kat depan sekarang ni keluar trial tahun lepas. Terkejut sebab soalan ni tak pernah keluar pun. Tiba-tiba trial tahun lepas, trial lah ni bukan SPM keluar. Tapi dalam versi lain. Tapi memang bentuk macam ni lah. Okey, jadi awak kena tahulah. Okey, sekarang ni dia kata A ni A tambah B. Dapat apa? Okey, A tambah B. So sebenarnya A tambah B ni dia akan membentuk A pergi C. Kalau awak nampak lah. Okey, kejap. Kita ambil color lain. Okey. Ni. Nampak tu? A tambah B dia akan membentuk AC. Sebab apa? Dia dah jadi segi 3. Jadi awak ingat jalan yang awak nak cari ni dia berbentuk segi 3. Segi 3. Macam tu. Okey. Kita cuba besarkan lagi, ikut nampak lagi. Berjelas. Okey, tengok yang seterusnya. Dia boleh tekan pen tu, dia akan gitulah. Okey, tengok yang seterusnya B tambah C. Okey, awak tengok ni kali hijau pula. B ni tambah C. Jadi apa? Tengok di mana dia bermula, di mana ia berakhir. D. So dia akan dapat BD. Macam tu. B pergi D. Macam tu. B tambah C. Tengok B tambah C. Di mana ia bermula, di mana ia berakhir. Itulah jawapan dia. Tengok bentuk tak segitiga? Okey, bentuk. Macam tu cara nak jawab. Okey, kemudian tengok C tambah D. Okey, C tambah D. Warna merah pula. C. Okay, nak panah dia memang cantik lah, ikut je. C tambah D. C tambah D. C tambah D kan? Maknanya C mula, akhir E. So dapat C, E. Dapat C, E. Macam tu. Okey. Dan tengok yang terakhir. Terakhir kalau biru pula. Okey. AB tambah BD. AB, mana AB? Yang ni lah. AB tambah BD. Mana BD kita? Oh ni. Ni lain sikit. Okey, AB tambah BD. So dapat apa? A di mana dia bermula? AB tambah BD. Di mana ia berakhir? D. So dapat A. B. Okay, ataupun awak boleh buat macam ni. A, D. Tengah ni sama, mati. So dapat Potong. AD. Potong so dapat AD. Macam tu. Okay, kalau awak pergi Easy and Mat awak pergi Easy and Mat, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, memang Dr. Ishak tu, Dr. Nur Ishak tu dia akan ajar buat vektor tanpa tengok gambar rajah. Yang ni lepas ni saya akan ajar lah. Maknanya kita tak perlu tengok gambar rajah. Tapi itu untuk soalan zaman dahulu boleh. Untuk soalan zaman sekarang memang dah tak boleh. Maknanya pemeriksa, penggubal soalan makin pandai lah. Sebab kalau soalan sebelum ni tanpa gambar rajah pun boleh dapat jawapan. Tapi sejak kebelakangan ni memang tak boleh. Memang kena tengok gambar rajah lah. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada, bagus. Saya nak bagi soalan lain pula. Okey. Tengok soalan apa lagi ada? Oh, dah tak ada soalan Terus latihan. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, cuba buat latihan ni. Latihan yang pertama. Nanti kita akan bincang. Okey, buat dulu. Tengok jawapan apa awak dapat. Tak nampak, awak zoom
Ada sesiapa nak masuk ke? Tak ada Okey. Buat dulu, saya bagi 5 minit. Nanti kita semak Dah siap? Okey. Boleh saya bincang? Kenapa pula kau lari gitu ni? Okey. Okey kot. Boleh bincang ni. Bincang Okey, jadi X tambah Y X tambah Y. X tambah Y. Tambah. Di mana dia bermula, di mana dia berakhir. Jadi tak segitiga. Oh, jadi. Selalu yang kita dapat segitiga tu kita buat double lah nak panah tu. Nak bagi tahu jadi. Okay, so maknanya jawapan dia adalah AC. Kalau betul tanda right. Okay, yang seterusnya W tambah X. W tambah X. W tambah X. So dapat Jawapan DB X. DB. DB. W X DB. Nak panah dia, yelah nak panah dia ke bawah lah sebab D pergi B. Okey, yang seterusnya kita tengok DC tambah CB. DC tambah CB. DC, kejap. DC tambah, cuba besarkan bikin ke atas pula. Kecil pula dah. Kuang. Dia nampak latihan dulu. Saya rasa dia dah pening lah. Sekejap. Dia dah lari Okay, Tak DC apalah. tambah CB. Tak payah tak payah adjust Boleh zoom sendiri. Okay. DC tambah CB. DC tambah CB So akan dapat DB. Akan dapat DB. DB. Siapa yang haluskan ni? Okay, akan dapat DB. DC CB. GB. Okey, lagi yang terakhir BC tambah CA. BC tambah CA. BA. Okey. Saya keluarkan BC tambah CA. Dapat apa? BC tambah CA akan dapat AB Tapi kat sini anak panah dia ni kalau awak perasan anak panah dia sepatutnya macam ni. BC CA. BC
Sepatutnya BC, CA. Macam tu, anak panah dia patut ke bawah. Sepatutnya kat sini negatif ni. Ataupun dia tak pakai. Maknanya dia tak pakai yang sebelum ni. Jadi awak kosongkan balik gambar rajah tu. Dia Maksudnya tak sama. saya rasa dia tak pakai lah. Kalau pakai dia dah jadi negatif sebab dia bila dia tak sama, arah songsang. Bila arah tu songsang dia akan jadi negatif. Okey, jadi kat sini saya padam. Ni padam balik gambar rajah ni. Okey. So kita ambil BC kat sini tambah dengan CA. CA so akan dapat jawapan dia BA. AB. AB pula. CA. BA. BA kenapa bukan AB? Sebab kita mula kat mana? B kan? B. BC. BC CA. BC CA. So mula dekat B. Mula kat B so B BA. Mula kat B, habis dekat A. BA. So mati-mati BA. Tak tengok gambar rajah pun sebenarnya boleh dapat jawapan. Macam itulah. Okey. So betul semua Betul semua, baguslah, faham. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya yang kecil comel ni. Sekejap saya besarkan. Soalan yang seterusnya yang ada hukum segi empat selari. Okay. So cuba jawab. Okay, jawab jawab Zoom sendirilah. Lain kau. Macam dalam air. Oh ya ke? Aku nampak clear je. Sudah. Ni macam bunyi. Ini kelak. Oh ya? Sudah. Kenapa ya? Okey, dah siap Senang kot soalan. Sekarang nampak tak? Nampak je. Okey, so soalan dia minta AC Dia minta AC ni. Jadi kat sini dia adalah hukum segi empat selari. Yang mana kalau kita nak AC, kalau segi empat selari senang je. Kita ambil ni tambah ni. Jadi jawapan dia X tambah Y. Lily. Cuba tunjukkan yang guna segitiga juga. Sebelah kiri tu kan? Boleh. Okay, kalau kita nak guna segitiga. Okay, kalau kita nak guna segitiga, kita kena labelkan dulu anak panah dia Sini Y. Sini X. Okay, kalau kita nak guna segitiga boleh. AC sama dengan AC A pergi C. So, kita lalu sini, kita jumpa X. Kita lalu sini, kan A pergi C, A pergi D. Jalan tadi jalan Ustaz Faiz tu. A pergi D, lepas tu D pergi C. Y. Pun sama. Jadi awak guna mana-mana pun sama. Jadi kalau awak tak nak pening, awak guna satu je. Segitiga. Maknanya kalau segitiga pun boleh lah. Maknanya A pergi C, A pergi C ni A pergi C, X. D pergi C, Y. So X tambah Y. Macam tu. Okay. So yang QR pula. Q pergi R. Q pergi R. Okay, Q pergi R awak tengok awak tengok kat sini. Dia anak panah tu dia kena ikut jalan tau. Dia kena kalau Q pergi R, start dengan Q, anak panah dia mesti kena ikut macam ni. Ke bawah. Dia kena ikut je. Sekarang awak tengok anak panah dia dah tak ikut. Dah tak sama. Jadi kita kena songsangkan dia. Jadi negatif Y. Tu maksud songsang tadi.
Jadi dia memang macam tu. Kalau Q pergi P. Yelah tadi kan Ustaz Faiz. Ni Ustaz Faiz. So Q pergi P. Lalu sini. Ni dah melawan arah kan. So kita kena songsangkan negatif Y tambah dengan ni ikut. Ni ikut. Bila ikut tak apalah. X sahaja. So jawapan QR adalah negatif Y tambah X. Tu. Okay. Betul tak soalan nombor 2 ni? Ada tak yang salah? Kadang-kadang ada lah. Dia kena Negatif dia. dia kena ikut. Dia memang kena ikut tu. Betul-betul ikut. Macam tu Macam ni. Macam ni. Ikut je. Sebab tu anak panah tu penting. Awak kena label kan. Okey. Saya rasa untuk yang ni hukum segitiga dah melalui gambar rajah dah. Tinggal satu lagi yang kita nak cover adalah melalui penulisan ni. Penulisan ni. Kita nak belajar menulis. Lepas tu habis lah. Buat satu soalan, lepas tu habis. Okey. Penulisan penulisan ni penting sebab apa? Memanglah awak baca gambar rajah, faham. Okey. Awak kena tulis juga sebab ada markah kat sini K1 contohnya. Okey. K1. Dah kenapa pula lah, hai. Dia mood cuti lagi ni. Mana cuti? Okay, ni K1 ni untuk kertas apa? Untuk kertas 2 lah. Selalunya soalan ni dia akan bagi gambar rajah. Sekejap lagi kita akan masuk kat sebelah ni. Dan kita mesti tulis. Sebab tulis tu dia ada K1. Pernah saya menanda dia tak tulis. Rugi. Lepas tu jawapan dia betul. 2 markah soalan tu 2 markah. Jawapan dia memang sangat betul tapi dia tak tulis yang atas ni. Memang tak diberi markah. So hilang 1 markah. 1 markah boleh membezakan sama ada awak dapat A ataupun tak. Sama ada awak dapat A ataupun B. B plus A minus. Beza 1 markah. Lulus dengan tak. Jadi kena tulis. Kalau tak ganti jawab pun tulis ni pun dah okey. Okey, jadi sebenarnya nak ajar tulis ni dia bercantum kot sebab tu dia dia hang sikit. Okey, nak tulis ni awak kena tengok macam tadilah A, B, A kat depan, B kat belakang, tengah-tengah mesti sama. Okey, ataupun kat sini A, B, A kat depan, B kat belakang, tengah-tengah mesti sama huruf apa-apa. Okey, contoh selain huruf A, B. Contoh kita nak CD. CD kan. Okey, CD. Ni saja nak belajar menulis je. Okey, kita boleh apa-apa huruf. Yang penting cara kita nak tulis, kita letak C kat depan, kita letak D kat belakang. Lepas tu kita tengoklah gambar rajah tu ada huruf apa lagi yang sama. Contohnya kalau O lah. Macam tu. Ni mesti sama. Pastikan ni sama supaya dia boleh potong dapat CD balik. Okey. Ataupun kita nak huruf apa? MN. Kita nak huruf M. Jadi M kat depan, N kat belakang. Kan? Tengah-tengah nak letak huruf apa? Okay, tiba-tiba ada huruf U. Letak U. Janji tengah ni dia sama supaya dia boleh mati. So dapat M, U. Jadi penulisan hukum segitiga ni kena mahir. Dan kena biasakan buat. Sebab kalau pelajar pandai, dia dah nampak. Dia dah nampak jawapan sebenarnya. Dia tengok je dia dah nampak. Tapi dia tak tulis ni yang rugi. Selalunya rugi. Sebab tu pelajar tu kadang-kadang kita target dia A+, tapi bila keluar result dapat A. Contohnya. So sebab itulah dia hilang pada benda-benda yang macam ni. Ni contohlah. Okay. So kita tengok soalan yang berbentuk soalan SPM lah. Ni. Okay, contoh ni cuba besarkan. Ni contoh dia. Jadi saya tulis nanti dia hilang balik lah. Okay, contoh awak boleh tengok, boleh zoom. Okay, rajah di sebelah menunjukkan sebuah segitiga ABC. Dia tak huruf tu huruf apa-apalah. Huruf apa-apa macam ni nampak macam ada N macam lah N. Okey, diberi AN sama dengan AC adalah 3/3 nisbah 4. Okey, kat sini nak ceritanya ni yang awak nampak ni ini A pergi AN dengan
AC lah, tak kisahlah, maknanya dia satu garisan. Yang ni sebenarnya dia dah jadi, ni sebenarnya selari yang kita belajar mula-mula tadi. Nanti dia suruh cari benda lain yang itu yang ini ni tak selari. Jadi dia soalan tu dia bercantum lah, maknanya awak kena faham nak cari yang selari tu segaris ke selari tak kisahlah. Nak cari yang tu macam mana, nak cari tak selari macam mana. So dua-dua awak kena faham. Okay, so ni saya undo balik. Lambat terpadam. Okay, awak tengok soalan. Kita settlekan satu-satu lah dulu. Mana yang patut dulu. Okay, kalau tengok dekat situ dia, kalau kita baca AN 3 ya. Ni soalan ni trik ni. Soalan ni trik Sebab AN 3, lepas tu dia kata AC. A pergi C tau, bukan NC. SPM suka macam ni. Lepas tu kita pun bubuh 4 kat sini. Ya Allah, kesian ya. Tak baca soalan betul-betul. Soalan kata AN 3, AC 4. A pergi C 4. So sebenarnya NC ni berapa? 1. Betul tak? Kan? AN 3 ni. AN 3, AC 4. A pergi C 4. Jadi 3 ni memang confirm dah. So macam mana nak dapat 4? 3 tambah 1, 4 lah. Jadi nisbah kena power. Okay, so sekarang ni kita tengok gambar rajah ni. Sebab saya nak label anak panah ni, saya kena besarkan takut tak nampak. Okay, jadi kat sini B pergi A, BA. Saya label dulu. Bila baca soalan vektor, kita kena label anak panah, kena label dia punya skala berapa. Okey, sekarang ni, sebesar alam ni. Okey, BA, maknanya anak panah B, BA, BA, maknanya B pergi A. Okey, so anak panah ke sana lah, ke B pergi A lah. So tulis kat sini, 6X. Tulis. Ya, sebab kalau tak label, jawapan mungkin akan salah bila dia ada vektor negatif. Maknanya dia yang songsang tadi. Okay, so sekarang AC. A pergi C, 8Y. A pergi C. A pergi C. Okay, A pergi C. Label dua-dua. A pergi C. Ni kan ada dua bahagian. Label dua-dua. Macam tu. Okay, A pergi C. Oh, A pergi C, 8Y. Jadi semua ni 8Y. Jadi kat sini, semua ni 8Y. Sebenarnya kita dah boleh tahu dah nilai AN dengan NC ni. Betul tak? Okey, kalau sini 8Y, jadi kalau ikutkan, dia ni kan 4 kan? 3 tambah 1, 4 kan? Jadi 1 tu 2 lah, betul tak? Okey, ni 8Y. 3 tambah 1 ni 4. 8Y 4 kan? So, jadi Y tu kita tahu, Y tu akan jadi 1 tu 2. Ini bukan algebra yang terbalik-balikkan tak maksudnya kita punya anggaran. Okey, jadi sekarang ni kat sini, warna hijau. Okey, jadi kat sini 1 ni 2 kan? Jadi 6Y. Ni 6Y. Yang ini akan jadi 2Y. 2Y. Jadi 6 tambah 2 jawapannya 8. 8. Macam tu. Okey, sebab dia bagi tahu A pergi C adalah 8Y. Jadi 8 bahagi 4, 8 bahagi 4, 2. Darab 3. Jadi 1 ni kena darab dengan 2. Maknanya 3 darab 2, 3 darab 2, 1 darab 2. Dapat dah jawapan macam tu. Ini cara dia. Saya takut awak buat cara algebra ni pula kan lain pula maksudnya. Lepas kita buat padam supaya awak tak keliru. Okey. Kat sini warna merah. 8 bahagi 4. So 2. Jadi 3 darab 2, 1. 1 darab 2. So 6Y 1, 2Y 1. Macam tu lah. Letak terus. Okey, sekarang ni ceritanya kita labelkan gambar rajah, baru kita tengok soalan nak apa. Okey. So sekarang tengok soalan yang pertama Soalan pertama dia nak BC. Okey, soalan pertama dia nak BC. Soalan pertama dia nak BC. Yang ni BC. Jadi kita boleh buat kat sini. BC adalah
Mesti mula B, akhir dengan C. Ada banyak jalan segitiga sebenarnya. Kalau awak perasan, dia boleh jalan BN tambah NC. Kalau awak perasan segitiga dia boleh membentuk segitiga juga. Kita ambil colour yang pertama, colour biru. Okey, BN, NC. Ni pun bentuk segitiga. Okey, lagi satu jalan, kita boleh nampak, janji dia bentuk segitiga. BA, BA, AC. Nampak tu? Jadi macam saya kata, dalam soalan kita akan jumpa banyak segitiga, jalan segitiga, tapi terpulang pada kita lah nak pilih yang mana. Okey, jadi kalau kita ambil yang colour biru tadi, BN tambah NC, tak boleh ambil sebab kat sini tak ada jawapan, tak ada nilai. Betul tak? Bila tak ada nilai, kita abaikan. Kita tak payah ambil lah. Cari yang ada maklumat, yang ada nilai. Okey, jadi jalan yang kita nampak adalah kalau nak B pergi C, BA tambah AC. Jadi kat sini yang saya kata pelajar bila nampak dia terus nak masuk 6x bla bla bla. Jangan masuk. Jangan masuk terus. Buat dulu penulisan hukum segitiga tu. Sebab kat situ satu markah. BA tambah AC. Kita tulis penulisan, lepas tu kita double check BC, AA. Okey, cun. Mati. Ya, ni kira matilah. Okey. Lepas tu barulah kita masukkan. Okey, BA. B pergi A, 6x. Okey. Lepas tu A pergi C. A pergi C. A pergi C. Walaupun kita cari, sebenarnya tak guna lagi lah untuk soalan ni. Mungkin soalan kedua. Okey, A pergi C dia dah bagi tahu dah. 8y. Masukkan je. So dah dapat jawapan 1, 2. Dah siap. 2 markah. Jadi vektor ni sebenarnya senang. Ya, kita hanya perlu cari jalan. Jalan je. Kena pandai pilih. Kalau tak pilih sesatlah. Ya, okey. Okey, boleh soalan A. Okey. So kita tengok yang soalan yang seterusnya. Ni soalan A. Soalan yang seterusnya soalan B. Mungkin soalan B ni canggih sikit. Kita tengok apa jadi. Okey. BN. Okey, BN. Sedang BN. Dia nak BN pula. Ya. Okey, BN yang ini B pergi N. BN. Jadi ada 2 jalan juga. Sama ada kita nak ambil BA tambah AN ataupun BC tambah CN. Mana-mana. Tapi yang senang, yang dah ada maklumat lah. Kalau kita ambil BC, BC pun memang dah ada maklumat iaitu 6x tambah 8y. Pun dah ada maklumat. Ni pun dah ada maklumat. Tapi yang ni bahaya sikit. Anak panah dia nanti terbalik. Tapi tak kisahlah macam mana pun jalan awak nak. Semuanya selamat dah sekarang sebab semua ada maklumat. Tapi mana yang senang? Kalau saya senang yang atas tu lah. Okay, BN kita buat dulu. Kita nak B pergi N. So kita ambil BA tambah AN. Buat dulu. BA tambah AN. Double check. BN. Lepas tu A. Okay, mati. Okay, lepas tu kita masukkan lah. Kita masukkan kat sebelah ni Okay, BA. B pergi A. Okay, anak panah cun. B pergi A. 6x. Okay, lepas tu tambah A pergi N. A pergi N. Tadi kan kita dah cari 6y. Anak panah pun cun, ikut je. BA, AN. Cun, jadi 6y. So dah dapatlah jawapan. 2 markah. Lagi 2 markah. Tapi normally selalu soalan macam ni dia 3 markah je. Yang atas ni dia 1 markah, yang bawah baru 2 markah. Selalunya lah. Jadi macam sekarang ni, mungkin ada pelajar dia tak suka cari maklumat dulu, dia suka baca soalan dulu. Okey, kalau macam awak baca soalan dulu, BA tambah AN kan. Okey, kalau awak tak cari maklumat, maksudnya awak baru nak cari sekarang ni, baru nak buat, nanti awak akan blur. Awak akan blur. Jadi kalau boleh, bila awak baca soalan, awak cari dulu semua benda yang boleh dicari. Carilah kat sini berapa. Nanti bila masukkan dalam ni, bila nak jawab, tinggal masuk je. Tinggal masuk je. Semua. Bukan baru nak cari, baru tergigih nak cari AN apa. Jangan Kalau boleh cari dulu baru masukkan macam tu.
Okey, boleh tak nak tanya apa tak? Sebab lepas ni awak buat latihan. Satu latihan, lepas tu kita habis lah. Tak ada Oh, tak ada. Ni memang kena banyak buat apa? Kena banyak buat lah. Maksudnya kena banyak buat latihan baru mahir. Okey, so kita tengok apa yang awak boleh. Okey, ini latihannya. Saya nak awak cuba jawab sekarang. Saya bagi 5 minit. Ni boleh tutup dulu. Saya bagi 5 minit, cuba jawab. Oh. Lepas daripada habis kelas ni ada latihan untuk awak buat. So nanti awak terus buat lah. Sementara masih ingat Intai kejap. Cik Intai kejap. Berapa orang? 46 orang. Okey. Ada yang dah siap? Kita label dulu AB 6B. AB. Mana AB? 6B. AD 2Q. DE sama dengan 2 kali AB. Okey. DE sama dengan 2 kali AB. DE per EB sama dengan 2 per 1. So DE 2 nisbah 1. Boleh bincang? Ke perlukan masa lagi? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Ni bila punya ni? Apa yang suara macam dengan kelambu tu boleh. Siapa yang cakap tak boleh nak detect apa cakap tadi? Boleh. Saya. Siapa tu? Sarah. Hmm.
Okay, so kita bincang Yang lain sambil-sambil dengar lah. Sebab kadang-kadang diorang salin apa? Gambar raja. Sebab tu dia lambat. Kita kan jenis nak cepat je kan. Okay. Tak apalah sambil-sambil dengar. So kat sini yang penting label. Okay, anak panah ni sebenarnya dia tak wujud dalam peksa cikgu tolong buatkan untuk awak. So awak kena buat lah. Nampak A, B buat. Gitu. A, D gitu. Okay, yang tak ada anak panah tu biar dulu. Tapi kat sini dia ada bagi ratio DE sama dengan 2EB. Sebab itulah masa kita form 3 tu kan ada gunanya kita belajar baru guna kat sini lah ratio. Jadi kalau DE sama dengan Allah kenapa pula ni? DE sama dengan 2EB kita kena buat macam ni. Untuk tahu ratio dia. Kita jangan baca DE maknanya DE 1, EB 2 kot. Tak boleh kod-kod macam tu awak kena buat macam ni. Okay. EB ni pindah ke sebelah lah. Kan bahagi kan. So bahagi nanti dia tinggal 2 je. Sebenarnya kan. Padam. Takut tak ada yang tak nampak. Dia tinggal 2 je. Kan. Sebab EB dah pergi sebelah. So dia tinggal 2 lah. Tapi 2 ni sebenarnya adalah 2/1. Jadi kita tulis balik dalam bentuk ratio. Maknanya DE adalah 2. EB adalah 1. So kita tulis kat sini lah. Kita label. Sini 2. Sini 1 label. Okay, bila kita dah ada DE kita dah ada DEEB. DEEB maknanya anak panah kita automatik macam ni. DEEB. Anak panah sangat penting. Sangat penting anak panah. Sebab jawapan kita boleh salah oleh kerana negatif je nanti. Macam tu. Okay, so sekarang maklumat apa-apa memang tak boleh nak isi DB ni memang tak boleh nak isi dah setakat ni. Yang D pergi B ni, yang selari ni, vektor paduan selari ni, D pergi B memang kita tak boleh nak isi sebab tak ada maklumat. So kita biar je lah. Macam tu, dah tak ada apa-apa kan. Okay, so kita jawab soalan A. Soalan A dulu. Okay, kat sini soalan A. B pergi D. B pergi D. B pergi D B pergi D. Jalan apa nak ambil? Hati-hati nampak dah ada negatif kat situ. B pergi D. Okay, awak tengok betul-betul kat sini. Buat dulu dia punya apa? Dia punya jalan lah. So kat sini BA tambah AD. Tak apa. Kalau kat sini tak ada negatif pun tak apa lagi. Okay, yang penting awak tulis BA dengan AD. So BD betul, BD, AA sama okay. Lepas tu baru bila kat bawah ni baru awak letak negatif ke tak negatif ke ikutlah. Okay, sekarang ni B pergi A. Sepatutnya anak panah ke sini B. Sepatutnya anak panah ke sini. Sepatutnya jalannya sepatutnya ni dah melawan arah ni. Macam awak lah, orang kata yang itu laluan perempuan nak juga digunanya lelaki. Contohnya. So sekarang dah lawan arah. Jadi kan B pergi A sepatutnya macam ni. Tapi yang kita dapat terbalik. So bila terbalik negatif lah kita songsangkan. So negatif 6B tambah AD. AD anak panah cantik. Ikut je. So kalau ikut je 2Q. So ni jawapan dia. Siapa betul? K 1 N 1. Boleh tanda. Okay. Sebab kalau pelajar pandai, dia tak payah buat benda ni. Dia memang dah dapat dah jawapan dah sebenarnya. Maknanya pelajar tu memang dah nampak. Tapi masalahnya kertas 2 ni dia bukan kira pandai tak pandai. Dia kira awak ni dengar cakap ke tak dengar cakap. Jalan kerja. Jalan kerja penting. Kertas 2 Okay. Tu soalan A So kita tengok soalan B. Mungkin soalan B ni agak mencabar lah. Kan? Soalan B dia nak EC. Tengok EC. Mana EC kita? Ke sana pula. EC. EC. Ni dia nak. EC So jalan apa yang kita boleh ambil? EC mungkin ED tambah DC. Atau warna hijau EB tambah BC. Mana satu? Okey. Jadi sebelum kita nak jawab soalan yang canggih EC ni, baru saya terperasan ada lagi yang kita tak label. Sebab dia ni selari Jadi kat sini sebenarnya 2Q. 2Q sama. Kemudian yang ini dia adalah 6
6P. P. Okey. Kan? So baru kita nampak. Jadi awak nak guna jalan yang biru ke jalan yang hijau terpulang. Dua-dua jalan pun menjerat juga. Maksudnya tak dapat jawapan yang sepenuhnya. Nah, Okey. tu. Jadi mungkin saya akan guna jalan yang biru lah. Saja. Nak guna jalan yang lebih lama. Jauh. Macam awak lah nak pergi tandas kan. Patut pergi tandas tu macam gitu je. Isi tapi awak pergi ke sana. Pergi kelas 5 Naim dulu. Lepak-lepak kat kelas 5 Firdaus dulu. Tu awak lah tu ya. Jalan panjang. Okey, jadi sekarang isi. Kita buat hasil tambah dulu. So kita buat hasil tambah ED. ED saya ambil yang biru saya ambil colour biru. ED tambah DC. Okay, ada pelajar dia tak nak guna yang colour biru ni, dia nak guna yang hijau ni. Jauh. EB tambah BC. Sebenarnya kalau guna yang hijau ni selamat sebab anak panah dia ikut jalan. Kalau dia guna ED, anak panah dia dah lain. Arah. Saya tak nak ambil lah. Saya tak nak ambil jalan yang tak selamat. Bahaya. Sebab bila tak ikut arah tu bahayalah sebab dia boleh menimbulkan kesalahan kat situ. Okey. Jadi saya terpaksa lah guna jalan shortcut Okay. Jadi isi ambil EB. Sebab kalau saya ambil ED boleh juga tapi dia dah tak sama pula anak panah dia. Tak cantik. So kita ambil yang sama lah. So ambil yang ni. Nampak ni. Okay. So EB tambah dengan BC. Okay, lepas tu double check E dengan C sama, E, C, BB sama. Okay, mati. Awak kena check. Sebab kadang-kadang dalam periksa kita boleh tersalah tulis. Minda kita rasa nak tulis B tapi kita tertulis huruf lain. Jadi kita kena double check. Okay, so kita buat apa yang boleh buat dulu. Okay, EB Okay, EB tak ada nilai. Kalau awak tengok ni EB ni tak ada nilai. Tapi sebenarnya awak boleh nampak dekat sini EB ni adalah 1/3 daripada ni memang negatif habis ni. Ya. Habis dah. 1/3 EB ni adalah 1/3 daripada DB. Tengok anak panah. D pergi B. Okay, kita cikkan sikit supaya nak ambil bawah ni. Okay, awak tengok awak ambil EB ni adalah 1/3 daripada DB. DB sebab anak panah dia macam ni, so DB. Jangan pergi ambil BD pula, nanti awak akan salah. Okey, jadi kat sini 1/3 daripada DB. DB ni 1 ni 2, so tambah 3 lah. So 1/3 daripada DB. Okey, tak apa, yang tu kita biar dulu. Tambah BC. Okey, BC dah ada 2Q. Masukkan. Okey. Yang tak settle dekat sini. Okey, 1/3 daripada DB. DB Okey, sebenarnya kalau awak perasan dekat soalan A tu sebenarnya ada kaitan dengan B. Dekat soalan A awak dapat BD. Ni. Dekat soalan A awak dapat BD. Jadi apa salahnya kalau untuk awak dapat BD negatif 6P tambah 2Q. Sebenarnya awak boleh terbalikkan dia. Ni kalau biru awak boleh jadikan DB tapi nanti semua negatif. Maknanya kalau BD negatif 6P tambah 2Q, DB akan jadi 6P tolak 2Q. Atau awak masukkan je nanti. Macam tu. Boleh Jadi saya ulang balik. Okey, 1/3 daripada DB. Kenapa DB? Sebab kita ambil DB. Ikut anak panah. Anak panah. D, start D, habis B. So itu kena hati-hati. Okey, jadi sekarang ni DB ni memang tak ada. DB ni memang tak ada. Dalam ni pun tak ada. Dalam gambar rajah pun tak nampak. Dan dalam soalan pun tak ada DB. Tapi ada ada BD. Ni, bukan pening Ni, BD ada. Terbalik je. Itulah namanya vektor negatif yang kita belajar Pak Wan tu. Maknanya kita terbalikkan je. Terbalikkan. Kalau BD kita dapat negatif 6P tambah 2Q. So kalau DB, ni color merah. Okey, kalau DB
Ni kan. Kita terbalikkan daripada asal. So sebab tu dia dapat 6P dengan negatif jadi positif. Okey, positif jadi negatif, terbalik. Jadi 6P tolak 2Q. So masukkan je lah. Masukkan dalam ni. 1/3. Masukkan DB yang kita dapat ni. Masukkan. So 6P. Ni masukkan 6P tolak 2Q tambah 2Q. Awak hanya perlu masukkan yang awak cari ni. Ni yang awak cari semua ni. Ni tadi ni daripada A. Maknanya terbalikkan daripada A je. A, B, D ni jadi DB. Okey, so awak akan dapat jawapan. Kembangkan kembangkan yang nak jentik-jentik jangan lupa kembangkan. So ni jadi 6/3 2P. Okey, tolak 2/3Q tambah 2Q. Okey. Soalan ni saya paling takutlah pelajar jawab sebenarnya. Bukan takut apa, saya suka awak jawab tapi saya takut juga. Okey, sebab pernah berlaku salah apa? Dia macam excited negatif 2 dengan positif nampak macam boleh potong kan sebelah-sebelah ni. Jangan. Awak kena kembangkan satu-satu dulu, nampak ni. Buka satu-satu dulu. Tiba-tiba ada pecahan, ya. Jadi kadang-kadang awak terlalu tergopoh rapah. Jadi awak main potong je, ya. Habis dah salah. Jadi kena hati-hati. Dan kebanyakan soalan ni memang pelajar betul pun kalau dia betul-betul ikut cakap, pilih jalan yang betul, positif, negatif semua okey. Selalunya memang dapat markah vektor ni, tak ada masalah Okey. Jadi yang mana kita boleh selesaikan, kita selesaikanlah. 2P tu memang tak ada kawan P seorang-seorang dia. Ni kalau tengok dia tak ada kawan ni. Yang ada kawan Q dengan Q. So Q dengan Q. Ni guna kalkulator, jangan takut. Negatif 2/3 tambah 2. Cikgu pun guna kalkulator Lah jawab tak lagi. Okey, so 4/3. Dapat 4/3 Q. Tu. So dapatlah jawapan. Macam tu. Dah siap satu markah. Satu markah. Kadang-kadang dia boleh jadi dekat sini dia bagi atau dekat kawasan ni 1/3 DP tu, DB ke. Okey, ini jalan cikgu jalan cikgu yang cikgu pilih color hijau. Kalau ada yang pilih color biru, tak ada masalah. Jawapan tetap akan dapat sama. Tak kisahlah macam mana jalannya, akhirnya awak akan sampai. Contohnya lah, kan, sama ada awak naik kapal terbang, nak pergi Kelantan sama ada awak naik bas ataupun awak naik kapal terbang, awak tetap akan sampai dekat Kelantan. Cuma jalan yang awak pilih tu. Tak saja je nak bagi sedih Okey, so maknanya jalan tu dia tak kisah yang color biru ni ataupun yang color hijau, mana-mana. Tapi jawapan memang awak akan dapat sama kalau awak betul. Awak akan dapat sama. Okey. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, ya. Okey. Jadi untuk bila buka sekolah nanti, Diorang tak akan tanya lah. dapat buka sekolah nanti, kita memang apa? Kita memang akan fokus pada silibus yang tak habis. Dan untuk yang kita belajar waktu online ni, kita akan buat revision balik. Revision ulang kaji, bukan ajar daripada awal. Bukan ajar balik daripada awal sampai habis. Tak, kita akan buat revision. Kita akan perkukuhkan kefahaman awak. Itulah maksudnya buat revision. Ya. Kita tak tahu berapa lama yang ya. SPM tu macam sejengkal je. Sejengkal je tinggal lagi beberapa bulan je. Sekarang pun dah bulan 5 bulan 5 tanpa buat apa-apa. Maksudnya ya bulan 5 dah sekarang ni. Lagi beberapa bulan lagi nak SPM. So ni saya nak kongsi doa sebenarnya untuk menutup kelas kita pada hari ini. Wah. Okay, doa ni tak saja nak suruh diorang baca. Okay, doa ni awak boleh amalkan. Okay, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku menyimpan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Yalah, sebab ilmu ni semuanya daripada Allah, yang bagi faham pun Allah. Macam tu. Okay, maka engkau kembalikanlah kepadaku di waktu aku memerlukannya dan janganlah engkau jadikan aku terlupa kepadanya. Ya, wahai Tuhan semesta alam.
Okey, doa ni awak boleh hafal ataupun awak boleh amalkan lah. Saja je nak kongsi sebab benda ni berlaku maksudnya kelas 5 awal tahun lepas seorang pelajar tu dia cakap dengan saya dia amalkan doa ni. Saya saja share waktu satu kelas tu saya saja share, lepas tu dia seorang je yang minta dengan saya. Dia seorang je yang minta, so saya tahulah dia seorang je kot yang alert benda ni. Dan dia sebenarnya tak pernah lulus waktu tingkatan 4 waktu tingkatan 5 pun dia tak pernah lulus. Tiba-tiba trial tu dia lulus sangat cemerlang. Taklah sangat cemerlang, maksudnya dia tak pernah lulus, dia boleh dapat saya dapat 60 lebih kot, 63. Dia tak pernah lulus langsung. Memang lemah pun belajarnya. Lepas tu saya pun tanya dia, saya PM dia. Cuba awak share sikit kot adalah tips dia kan. Kenapa awak daripada tak pernah lulus, awak boleh lulus. Saya pelik sangat. Saya kata macam tu lah. Sebab saya pun tahu pelajarnya memang lemah. Jadi dia kata dia amalkan doa ni. Cici ingat tak Cici pernah bagi doa ni waktu kelas trigonometri kot, saya ingat. Sebab masa tu nak ajar trigonometri tu memang payah. Jadi saya macam korang baca doa ni dulu sebelum korang belajar. Jadi doa ni bila dalam periksa nanti awak baca, amalkan selalu dalam periksa baca maknanya apa yang awak belajar ni moga Allah kembalikan pada waktu awak nak guna. Dia kata dia baca, lepas tu dia tak tahu, dia tak sedar pun dia jawab apa. Maksudnya biasanya bila kawan-kawan tanya macam mana kau jawab ni, macam mana kau dapat? Aku pun tak sedar. Aku tulis je apa yang terlintas. Maksudnya Allah tolong dia pada waktu tu lah. Maksudnya boleh amalkan doa ni. Saya baru teringat nak share. Result SPM dia dapat B+ lah. Belum lambat lagi. Result dia dapat B+. Itu pun dia sedar dah lambat lah. Maksudnya kalau awak sedar lagi awal, insyaAllah dapat A-. Memang masa tu trigonometri tu kita belajar memang dah hujung-hujung dah masa tu. Sebab tahun lepas banyak program. Macam tu lah. So, tapi memanglah sebab dia daripada pelajar yang memang tak pernah lulus, saya rasa markah akhir tahun dia tingkatan 4 pun markah dalam bentuk 12 ke 13. Macam tu, memang pelajarnya lemah. Memang sangat lemah. Tapi dia boleh dapat B+. Dan dia adalah kes rayuan. Dia memang adalah kes rayuan. Maknanya dia tak layak ambil account ataupun admit, tapi dia merayu. Lepas tu sebab saya tahu tu sebab dia cakap, cikgu ingat tak saya ni. Saya baru teringat. Saya tengok markah dia apa semua kan. So dia adalah kes rayuan. Maknanya dia tak layak pun sebenarnya nak ambil admit, tapi dia boleh dapat B+ dalam SPM. Jadi sebenarnya kejayaan awak tu bukan pada usaha semata-mata, doa pun perlulah. Doa pun perlu, usaha tu memanglah kena, doa pun perlu macam tu. Jadi itu satu contoh pelajar yang saya nampak tahun lepas lah, yang saya sangat kagum sebab dia memang pelajar yang merayu. Bila merayu memang result admit dia faham lah daripada tingkatan 4. Dia memang agak lemah lah kalau merayu ni, kadang-kadang dia memang agak lemah. Kadang-kadang dia okey. Wallahualam, bergantung pada individu masing-masing. Macam itulah ceritanya Okay, jadi ini adalah satu, mana tahu awak amalkan, awak boleh berjaya ke. Lagi satu tip yang ada seorang pelajar sebelum tu, dia memang lemah, tiba-tiba dalam trial dia sangat menonjol dengan SPM, dia dapat A. Yang itu dia kata sebenarnya target utama dia nak lulus je. Pelajar tu dia memang tak lulus dah. Target dia nak lulus. Lepas tu dia belajar yang nak lulus tu je. Tapi dia boleh dapat A. Macam tu. Sebab tu saya kata dalam MAT ni jangan tamak. Jangan semua nak belajar, jangan. Fokus dulu satu-satu. Okey, aku nak lulus, tajuk apa aku kena fokus. Fokus tajuk tu. InsyaAllah yang lain tu datang kemudiannya. Macam itulah. Okey, saja je perkongsian sebab dah lama tak membebel lah, rindu pula. Tak bebel. Okey, jadi boleh amalkan doa ni. Saya akan share doa ni dalam grup nanti. Boleh amalkan daripada sekarang lah. Dan masa awak susah nak jawab, awak bukan untuk subjek MAT saja, subjek lain pun, bila awak susah, awak bacalah doa ni banyak. InsyaAllah tiba-tiba jadi lancar. Awak pun tak sedar. Macam luar kawalan masa jawab tu. Tahu-tahu je dapat A. Macam tu. Okey. So, saya akhiri kelas saya hari ni. Sebelum tu macam biasalah, saya nak tanya, ada apa-apa nak tanya, ada masalah ke apa? Oh, tak ada.